Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Haddal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang dikasihi seluruh pegawai dan staf Kementerian Kerja Raya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat, nikmat dan petunjuknya dapat lagi sama-sama kita berada di surau ini untuk menanti salat fardu zuhur insya-Allah secara berjemaah. Dan Nabi SAW bersabda, "Madama ahadukum fis salah mantazara salah." Dan apabila kita menanti solat, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita pahala solat tersebut. Selagi mana kita tunggu dan menanti untuk solat, kita sentiasa menerima pahala solat. Mana lagi lama, lagi banyaklah pahala-pahala yang kita perolehi. Saya dah datang sebelum ni, tak pula. First time. Saya takut biasanya saya bawa tajuk yang sama kan, untuk yang pertama kali. Saya takut berulang kali. Tajuk yang saya berikan biasanya untuk yang first time ialah golongan-golongan yang tidak mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga yang tidak ada tolak bandingnya, yang mana Allah sebut dalam hadis kursi, a'dadtu li ibadis solihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh syurga yang mana tidak pernah, nikmatnya tidak pernah dilihat oleh manusia, oleh mana-mana makhluk, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati mana-mana manusia. Maksudnya syurga ni sangat tinggi untuk kita jangkau. Kalau kita tengok di dunia, pertama Allah sebut tak pernah tengok. Di dunia ni kita dah nampak macam-macam nikmat. Selalu kita tengok caption dalam Twitter, dalam IG, dalam Facebook, syurga dunia. Maksudnya pergi jalan kan, pergi Timur Tengah, ada yang suka pergi Timur Tengah, pergi Dubai, tengok Burj Khalifa, main kereta besar, apa nama kan, ATV ke apa kan, kat padang pasir, cantik pemandangan. Ada yang pergi Cebu, Filipina, buat apa, air terjun dia warna hijau tinggi kan, macam-macam lah aktiviti. Ada yang pergi Maldives, dan duduk di tengah lautan. Sana ada beratus atau beribu pulau-pulau yang cantik. Jadi kita rasa dah sangat indah, sangat cantik, sangat menakjubkan. Tetapi Tuhan kata ma la 'ainun ra'at, syurga tak pernah kita tengok. Maknanya yang kita tengok tu cantik, kita kata syurga dunia, tetapi di akhirat lagi. Itu kalau pemandangan. Sama juga dengan makanan. Kita pergi mana, pergi
pantai, makan seafood yang segar kan, di Terengganu, Dengun kan. Orang baru saja angkat ikan, soto dan sebagainya, terus masak tengah hari. Pagi dapat pilih di pantai. Kemudian diorang bakar. Diorang bakar tu bakar dekat pasir. Apa nama dia kan? Tak ingat nama kan. Saya pun tengok je dekat Google, Facebook je. Yang pernah saya makan dekat pasir ni, dekat Tanah Harap lah. Tanah Harap. Dekat Bukit Ajiat, kalau tuan-tuan tahu Bukit Ajiat tu, sebelah. Situ saya ada kawan-kawan daripada petani. Dia memang lahir situ. Membesar situ walaupun asal Thailand kan. Biasanya kalau saya pergi, saya akan bawa lah. Biasanya, tak janjilah kan. Tak janji. Sebab kita tengok pada... sebab sana murah. 280 lebih kurang rial dapat seekor kambing. Jadi kita akan panggil. Sini mana dapat, KL 1000, kalau belah-belah kampung 600-700 lah. Jadi ada kosong lagi, siapa nak follow boleh. Tak janji yang makan tu, tapi kalau ada peluang, bukan masalah kambing tadi, kambing banyak. Masa tu kan, biasa kita akan malam. Tahun lepas saya bermalam, kita di tempat tersebut, cantik, view dia cantik. Masak kambing tu, tanam dia, kena letak api atas tu dalam lama 3-4 jam baru masak. Yang uniknya, yang saya pelik lah, bukan saya masak, saya tukang makan lah. Yang uniknya kan, diorang tak ada bumbu rempah apa, tapi sedap. Hanya daun sebagai yang mengubah dia punya taste dan aroma kambing tadi. Daun apa nama saya lupa. Dia ambil kat Taif daun tu. Dekat Taif. Daun dia tak daunnya. Dia korek pasir tadi kat Bukit Ajiat tadi. Ni mungkin tuan-tuan boleh try lah, korek belakang rumah. Tak jadi jangan cari saya lah. Ini apa yang saya nampak. Kami tu saya sembelih sendiri. Disuruh saya sembelih kan. Orang petani duduk kat Bukit Ajiat. Dia korek sikit dalam lebih kurang 1 hasta lah dalam dia. Kemudian dia letak bara api situ dalam tu. Kemudian letak daun-daun tu, letak daging, letak daun, letak daging, letak daun, letak daging. Satu periuk besar tu letak, periuk besar letak, atas periuk tu letak lagi bara, tepi periuk letak bara. Maknanya yang mengubah bau daging kambing tadi hanya daun tadi je. Langsung tak letak. Kalau nasi dia letak rempah-rempah lah, nasi dia pun sedap. Tu saya pelik, tak pernah saya masakan sedap. Kalau tak sedap tu tak kira lah. Macam kat hutan kan, dapat kambing ke, dapat makanan kijang ke, masak je rasa lebih kurang kan. Fresh tapi tak ada rempah-rempah lah. Yang ni tak ada rempah apa, tapi memang rasa dia memang, orang Jawa kata marvelous. Memang sedap. Jadi baru ni dia datang lagi, kawan saya tu dia datang Malaysia, dia baru kahwin kan. Dia kahwin, dia balik kampung lah, petani. Kata Ustaz, dia kata dia janji, nanti kalau Ustaz datang lagi ke sana, insyaAllah kita buat lagi macam tahun lepas. Jadi sedap sangat lah tu. Kita rasa, bagi saya makan ni lah di pelbagai negara, itu antara yang paling sedap lah. Nasi dia ada rempah lah. Nasi Arab tu dia ada rempah dia. Ini orang kata masing-masing ada pengalaman masing-masing. Makan itu belum lagi jodoh lagi. Jodoh tu cantik kan. Cantik pun subjektif lah. Ada yang suka tinggi, macam Era Fazira. Ada suka comel-comel macam Hana Delisha. Saya kenal semua. Bola, artis, kereta, dan tapi kita dah kaitkan. Maksudnya kita tengok cantik macam mana pun, Allah kata tak pernah tengok. Ma la'inur ra'at. Ini hadis kursi. Bukan Quran tapi hadis kursi. Allah cakap lah. Allah beritahu. Tak pernah tengok. Secantik mana, ratu cantik ke apa benda kan, model ke dan sebagainya, tidak ada yang lebih cantik. Kalau di luar negara, yang bagi saya cantik Iran. Iran dah sebut Turki jadi sebut Iran. Turki nak sebut Turki terkeluar Iran. Tak tahu kenapa. Turki, Syria. Kalau Arab, Syria lah yang paling lembut, yang paling cantik. Itu orang kata kira cantik lah.
cantik. Kalau Nabi handsome, putih, bayat musyraq bil humrah, putih kemerah-merahan. Macam saya lah, hitam kemerah-merahan. Kan selalu main bola kan. Maknanya itu cantik. Kalau handsome, tak tahulah, masing-masing ada dia punya definisi masing-masing. Tapi Allah sebut tidak pernah dilihat oleh mata. Yang paling dahsyat, wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Biasanya apa yang kita dengar lebih dahsyat daripada apa yang kita tengok. Kawan cerita ataupun dalam Facebook, dalam Google, benda yang kita dengar lebih tinggi daripada apa yang kita tengok. Banyak benda yang kita dengar, tapi bila sampai macam ni je, boleh lah, so-so lah, okay lah, not bad lah. Bila sebut not bad tu maksudnya kita punya expectation tu tak sampai lah. Not bad lah. Kalau wow, tu lain lah. Wow tu, kalau not bad tu boleh lah kan. Tak teruk lah. Yang ketiga lagi dahsyat, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas oleh mana-mana manusia. Benda yang kita lintas ke dalam hati lagi tinggi daripada apa yang kita dengar. Kita boleh bayangkan apa saja. Perempuan cantik macam mana, pemandangan cantik macam mana, kereta canggih macam mana. Kan ada daripada France kan, ada kereta terbang, harga berapa, 250,000 euro kan, atau berapa juta. Maknanya itu kira hebat lah kereta terbang. Malaysia tak ada lagi. Malaysia hanya ada kereta mainan tu yang ada 4 kipas tu. Itu je ada sekat ni. Di Perancis dah ada dah. Itu pun limited edition kan. Berapa unit je ada. Mana itu yang kira dahsyat. Tapi di akhirat Allah sebut tidak pernah terlintas. Kalau kita cuba bayangkan, imagine apa saja benda di dunia ni takkan sama. Syurga lagi hebat. Baik perempuan, baik lelaki, baik pokok-pokok, baik pemandangan, apa sahaja. Baik laut, kita dah tengok kan, saya tengok dalam Google lah kan. Tengok pemandangan di Maldives tu kan, yang mana yang water villa lah, bukan yang water yang biasa orang pergi Mafushi kan. Ni yang tengah betul, yang betul-betul cantik, yang mahal punya. Yang semalam 20,000, 30,000 kan. Tetapi di syurga lebih. Sama juga yang kita nak bincang tentang bau dia. Allah sebut, Nabi sebut ialah kasturi. Tetapi tidak seperti mana kasturi di dunia. Kita pergi Mekah pun macam-macam jenis kasturi. Dia lagi banyak tahun lagi macam-macam jenis kasturi. Mungkin tak tahulah dia punya campuran-campuran dan sebagainya. Itu pun dah cukup mahal. Di sekarang pun dah ada buka dekat cawangan dekat Malaysia kan. Abdul Samad Al-Qurashi tu. Dekat Melati Mall ada satu cawangan dia. Saudi punya kan. Harga jangan kira lah. Tak ada yang bawah 100. Semua mahal-mahal. Itu kira dah cukup baik, cukup bau cukup elok lah. Tapi tidak akan terkalahkan nikmat di syurga. Tak dapat mengalahkan nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi sebut, wa inna rihaha la yujadu fi masirati kaza wa kaza, fi masirati 500 amin. Baunya boleh dicium 500 tahun perjalanan. Sebelum sampai, agak-agak minyak wangi kita pakai yang mahal-mahal tu, beli kat pavilion ke, beli dekat mana ke, kat butik-butik yang memang kedai perfume je lah, bukan kedai campur-campur. Berapa meter sampai? 1 kilometer confirm tak? Kalau pagi-pagi kan, waktu kerja kan, biasanya satu lift tu bau lah. Kan? Itu confirm lah bau kan. Paling-paling pun satu pejabat, satu surau, satu bangunan tu tak lah. Ini 500 tahun perjalanan sebelum sampai ke syurga dah cium bau syurga. Hebatnya syurga. Itu yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah ayat 16, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia tidak akan tahu apa yang Allah akan sediakan untuk mereka dalam syurga. Mana takkan dapat bayangkan, takkan dapat tengok, takkan dapat lihat dan dengar. Sangat tinggi. Inilah nikmat yang tidak ada tolok bandingnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi saya 1 minit. Sebab apa? Saya dapat WhatsApp daripada anak murid saya, kereta bateri tak ada. Saya nak beritahu kawan saya sekejap boleh? Dekat Batu Cave. Saya nak minta tolong kawan. Kesian kat dia, nak tunggu saya lambat lah. Saya ada bateri power bank tu, tapi nak tunggu saya pukul 3 pula sampai. Siapa beri tolong off sekejap, rehat je. Okey, yang pertama, golongan yang tidak mencium bau syurga ialah pemimpin-pemimpin yang tidak menjaga rakyatnya dengan baik. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahi ra'iyatan falam yahutha binushi lam yajid ra'ihatal jannah." Mana-mana pemimpin, ma min abdin, mana-mana manusia yang mana Allah berikan dia rakyat untuk dia pimpin. Ini umum lah, tak kira yang besar yang kecil, departmen ke, kawasan ke, kampung ke, taman ke, surau ke, masjid ke, pejabat ke, dia ketua, dia bos. Sebab Nabi sebut umum, ma min abdin yastar'illahi ra'iyatan. Mana-mana yang dia jaga, mana-mana tempat, kawasan, bahagian, falam yahutha binushi, tetapi dia tidak sentiasa memberikan panduan yang baik. Ini lebih kepada memberikan sesuatu yang baik untuk dunia dan akhiratnya. Dia tidak ada yang lebih baik daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Mana dari segi kerjanya, dari segi agamanya, dua lah, kerja dan juga agama. Ramai yang bagi panduan yang baik untuk kerja. Ya, untuk kerja dia bagilah bagus kan. Setiap hari dia bagi arahan-arahan sebagainya. Tapi ada juga itu segelintir lah. Bak kerja pun dia tak kisah, lantak kau lah. Aku dapat gaji sudah. Itu memang itu segelintir sangat itu memang teruk sangatlah bos macam tu. Tapi yang banyak ialah tentang akhiratnya. Walaupun kita tugas kita dunia, ketua bagian ni, ketua bagian dunia, tapi akhirat pun kita kena jaga. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang Allah berikan tamkin, kekuasaan, kecil ke besar ke, di atas muka bumi, yang pertama aqamus shalah, bab solat yang utama. Wa atau zakat, zakat yang kedua. Wa amaru bil ma'ruf, suruh benda yang baik yang ketiga. Wa nahau 'anil munkar, mencegah kemungkaran yang keempat. Ini 4. Ini umum. Tak kira apa sahaja yang dia pegang, sama ada kerja ke, kampung ke apa, semua sama je. Yang pertama ialah solat, kemudian hak harta, zakat dan sebagainya. Kemudian menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau dia hanya pentingkan pasal kerja saja, yang lain dia biarkan, lantak koma lah. Koma nak apa buat? Janji teman dapat gaji. Nak sembahyang ke tak sembahyang ke, tonggang terbalik ke, tak boleh. Itu yang Nabi sebut, lam yajid raihatal jannah, tidak mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena hati-hati. Kita ada kepimpinan walaupun kecil, 10 orang ke, 20 orang ke, ataupun dalam rumah kita, keluarga kita ke, mesti kita membawa kepada kebaikan. Bukan hanya kita bagi makan. Kalau dalam keluarga lah, bagi makan, tempat tinggal cukup. Yang lain pandai-pandai lah.
Nak sembahyang tak sembahyang, nak tutup aurat ke tidak, ikut suka dema lah. Janji aku bahagia, duit ada. Itu seumpama binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu, orang kafir itu macam binatang, bahkan lebih teruk. Karena mereka hanya pentingkan rumah. Binatang pun ada rumah. Keselamatan rumah daripada musuh, binatang pun buat. Dalam surah An-Naml, semut betina bercakap, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Hei semut-semut, masuklah ke rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Supaya Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya tidak merosakkan rumah-rumah kamu, merosakkan kamu semua. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak sedar. Ini bila tentera Nabi Sulaiman lalu. Jadi mak semut, queen semut lah, mak semut lah. Mak semut. Queen semut. Sebab Allah sebut namlah. Namlah ni ta marbutah menunjukkan perempuan. Wa qalatin namlatu, berkatalah semut betina. Maknanya geng-geng semut ni kepalanya ialah betina, perempuan. Betina lah kan, binatang. Maknanya kalau di dalam orang-orang ni, manusia ni kalau dia dalam keluarga tu perempuan yang jadi kepala, itu geng-geng semut lah tu. Mak semut. Nanti lepas ni oleh rumah kalau agak-agak nampak macam isteri macam nak naik je, you jangan jadi macam geng semut, mak semut. Kenapa you cakap macam tu? Baca surah An-Naml, ayat semut. Saya tengok ayat berapa, tapi dalam page pertama atau kedua lah cerita semut tadi kan. Surah An-Naml, surah semut. Maknanya semut pun jaga keselamatan rakyatnya. Maknanya kalau sekadar selamat rakyat, sehat rakyat, makan rakyat, itu sama macam binatang. Bukan saya cakap. Sama kan, binatang sama. Oh, kalau apa ayam tu balik kampung kan, berani dekat, kita pun tak takut, ayam kecil je kan. Tapi dia walaupun kecil, dia berani. Dia ada anak masa tu, 2-3. Kalau tak ada anak dia okey. Dia bila ada anak tu, dia punya protection tu lebih sikit. Sama lah, sama macam binatang lain. Ular ke, kalau anaknya diancam, semua binatang sama. Kalau setakat protection, security, keselamatan jiwa, badan, fizikal, binatang pun buat. Makan, burung pun buat. BI pun buat. Betul tak? Sama. Ni kita nak sedar bahawa tanggungjawab kita bukan hanya sekadar itu, bukan sekadar duit, bukan sekadar fizikal, tetapi jiwa, roh manusia. Solat yang utama, aurat, menuntut ilmu. Ini yang jaranglah. Solat mungkin kita buatlah, kita suruh solat, tapi menuntut ilmu banyak yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Bukan bawah lah, dia tak balik lagi, tidak sah urusan jual belinya menurut kebanyakan ulama. Habis tu Ustaz, macam mana? Takkan kami nak pergi sekolah sekali dengan budak-budak? Kita kena taklid dalam mazhab Hanafi. Yang tak tahu makan benda haram lah. Macam puasa kan, kita susah nak hari-hari niat, kita taklid mazhab Maliki. Kalau tak taklid, boleh tak kita tak niat? Tak sah. Macam tu lah kan. Kita susah nak niat selalu, niat tiap malam kan. Kita pun terus satu malam tu, malam yang pertama niat ikut mazhab Maliki. Tapi kalau kita tak niat, kita pun tak tahu apa-apa, kita pakai niat, kita lupa nak niat, tak sah lah. Sama juga dengan isu tadi. Kerana jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali mengatakan tidak sah yang belum baligh. Tidak sah urusan jual beli yang belum baligh. Semua budak-budak sekolah rendah berurusan jual beli. Siap online Lazada lagi. Budak-budak sekarang power. Kadang makcik-makcik tak pandai. Budak-budak kan, dah pandai dah. Lagi kalau pihak-pihak muslimat lagi tahulah. Online kan. Online tak apa, jangan on ke lain. Online tak apa. Tak apa bang, online. Abang bagi apa nama, kad kredit ke, kad debit ke.
saya tolong guna, manfaatkan apa yang ada kan. Jangan kata abang biarkan duit lama-lama banyak dalam tu kan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melihat ini yang pertama lah, banyak lagi kan masa untuknya. Jadi saya teruslah kedua kan. Sebut kepimpinan ni banyak lah. Jadi yang pertama yang utama ialah kita tekankan segi ilmu, akidah. Mari kita kena menuntut ilmu satu keluarga. Seperti mana kita pergi taman rekreasi satu keluarga, seperti mana kita pergi mall satu keluarga, seperti mana kita pergi berjalan vacation satu keluarga. Tapi kita jarang pergi menuntut ilmu satu keluarga. Bapak je lah pergi. Mak sibuk buat sarapan kat rumah, anak membuta. Ini Sabtu Ahad lah, cerita Sabtu Ahad. Jangan cerita yang hari kerja kan, jangan cerita hari sekolah, cerita yang Sabtu Ahad lah. Tu realiti kebanyakannya. Mak sibuk masak kemar rumah kau. Jadi tak salah kemar rumah, tapi apa salahnya kita menuntut ilmu sesekali Sabtu ke Ahad ke malam ke subuh ke duha ke. Sekarang dah banyak. Subuh ada, duha ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak pun ada kuliah. Kalau tuan-tuan nak pergi boleh kan, isyak lepas malam ni ada, malam ni malam kelima tak ada. Ni 2-3 bulan kan. Setiap minggu ada Senin, kecuali malam kelima atau public holiday. Di Masjid Onsa Melawati. Duduk kelas fokus duduk. Kalau duduk atas ni mungkin penat, duduk atas kerusi. Ada aircon semua, free je kan. Boleh datang jangan cakap siapa yang berdekatan. Dia bab ilmu ni dia saya berkata memang tak pergi lah. Saya boleh cakap siapa yang berkata tak boleh jangan saya jauh. Sebab sekarang ni kalau orang minat dia jauh pun sanggup. Saya minat bola. Kalau ada tim boleh lah. Saya baru ni lawan Parasarana, saya kuliah situ. Alhamdulillah menang 5-0. Dah saya bawa tim muda-muda, dia orang tim 30-40 mau tak kalah dia orang kan. Tapi suka je lah. Jadi kalau kita kan tim bola, saya sampai ke Pahang, sampai ke Singapura saya main bola kan. Tak kerti main bola pun sonok-sonok. Hobi. Kecil-kecil tak main bola, dah besar pun nak main. Dia minat. Dia bila sebut Wangsa Melawati, jauh Ustaz, sebab tak minat. Cuba minat, shopping kata murah 80%. Bukan zakat Wangsa Melawati kan. Mana Kuala Selangor pun sanggup. Benda murah kan. Ada orang pergi setiap minggu Kuala Selangor cari ikan, setiap minggu balik. Bukan dia borong kan, dia untuk family dia je. Ni kata minat, jangan sebut kata lah jauh Ustaz. Dia kalau minat ni bukan ke jauh. Kalau nak cerita sahabat Nabi dulu, dia belajar daripada Madinah tu nama apa? Lupa dah nama dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia pergi menuntut ilmu di Kufah, Iraq. Dia pergi itu sebulan naik himar, naik keldai, balik pun sebulan. Mengaji hanya sehari. Tak sampai sehari pun. Sebab apa? Dia tak pernah dengar hadis tu. Ini hadis sahih Bukhari. Cerita ni sahih, bukan cerita palsu. Jabir bin Abdullah, dia pergi sebulan, balik sebulan. Hanya untuk menuntut satu hadis sahaja. Masa bila dia dengar, ada hadis tak pernah dengar lagi, dia pergi. Ni depan rumah pun tak pergi. Bukannya daripada Madinah ke Kufah. Madinah kan Saudi, Kufah tu Iraq. Bukannya naik flight kita naik flight kan. Biasalah orang kaya kan pergi Indonesia, pergi ni main golf je pun. Betul tak? Kan? Main golf lah. Mana Datuk? Bercuti ke? Thailand. Pergi Thailand. Ingatkan bercuti ke? Mana ada cuti Ustaz, Thailand je. Main golf kan? Main golf. Dah macam macam saya main bola main belakang rumah. Main golf. Bukan di tournament apa saja kawan kan. Dah boring main golf kat Malaysia, main kat luar pula. Begitulah. Maknanya ini kita tak ada passion, tak ada kesungguhan minat yang tinggi. Ilmu ni wajib. Okey. Yang kedua, ilmu jugalah. Golongan yang menuntut ilmu bukan kerana Allah. Itu yang banyak berlaku sekarang. Kalau kita belajar kerana Allah, kita buat walaupun tak ada apa-apa benefit dunia. Kita sekarang ni
realiti di sekolah, di universiti, di mana-mana pun, college ke, universiti Islam ke, universiti biasa ke, realitinya untuk kerja. Realitinya. Tak salah, tapi kita kena cari ilmu yang bukan sekolah punya. Masa cuti pun kita pergi juga. Itu baru menuntut ilmu kerana Allah. Saya alhamdulillah lah, saya berjalan okey lah. Saya tak ada SPM sampai sekarang. Tak ada SPM. Jangan tak panggil pula. Ustaz ni tak ada SPM. Jangan panggil. Last. Tapi saya belajar sampai Mesir lah. Tak ada SPM. Orang kata tak tahu Tan Sri yang imam besar pun tak ada. Ataupun ada tapi dah ambil lambat lah. Sama juga Dr. Mia, Dr. Mia, Dr. Izzah Arif kan. Dia ambil lambat lah, ambil lepas. Tapi saya tak ambil lagi. Dia orang ambil lepas dah habis semua belajar kan. Saya setakat ni belum ambil lagi. Setakat ni biar tu. Tapi tak ada masalah, alhamdulillah kan. Ada rumah sendiri, ada kenderaan sendiri. Tak ada masalah. 3 tahun alhamdulillah ada rumah. Setahun ada kenderaan sendiri, 3 tahun ada rumah sendiri. Dekat Melawati alhamdulillah, rezeki di tangan Allah, bukannya siapa-siapa punya. Allah saja kan. Jangan takut. Saya pun ada buat lah madrasah. Alhamdulillah kan. Madrasah tu, rumah tu milik bekas ketua JKR lah, Datuk Seri Makno, kenal? Tan Sri ke Datuk Sri? Datuk Sri Makno kenal? Bekas CEO ke apa? JKR ada JKR kan? KP lah ketua mengarah Malaysia kan. Dia bagi rumah. Maknanya Allah pemudahkan urusan. Benda yang kita pun tak ada apa-apa. Kita pemudah, Allah pemudahkan urusan. Maknanya saya pun buat benda yang diorang pun belajar tak ada akademik, tak ada sijil. Diorang belajar 5 tahun, lepas tu baru ambil sijil supaya fokus. Kita hari-hari kita ada periksa lah, kita check lah, supaya bukan kerana periksa, bahaya. Ini di antara belajar kerana periksa, bila cuti tak belajar. Ada tanda. Di Mesir pun lagi banyak cuti, 3 bulan. Di Tanah Arab semua 3 bulan sama. 7-8-9 standard. Sebab tu orang Arab 7-8-9 ramai. 7-8-9 memang penuh Arab dekat Bukit Bintang. Dia tak cuti pun ramai juga. Itu yang sedia ada. Ni yang bila 7-8-9 memang panggil Soifi, cuti musim panas. Memang diorang keluar. Jadi orang yang belajar kerana Allah, cuti pun belajar. Banyak lagi. Saya pun ada kelas, saya ada madrasah luar di sana. Maksudnya pelajar dengan saya, pelajar perubatan, pelajar agama, universiti sana, belajar luar kitab. Lepas tu saya buka sini sebagai penerus kepada nak memahamkan kitab kepada masyarakat. Kalau tuan-tuan nak, boleh. Kalau tuan-tuan beranilah, ni kena beranilah. Ni pun saya dulu beranilah, sebab bukan ayah saya suruh, saya nak ni. Saya dah masuk sekolah agama dah. Bukan yang ketinggalan. Sekarang ni bila dah ketinggalan teruk sangat, baru hantar, ustaz ni payah sangat ustaz ni, anak saya ni dah susah ustaz nak cakap, tolonglah ustaz. Biasa macam tu. Saya nombor 1 biasa, tapi nak keluar ke tempat yang tak ada sijil, tu yang payah tu. Tapi insyaAllah jangan takut, mudah kan. Bukan kerana PU saya dapat sebelum PU lagi Allah pemudahkan urusan saya. Sebelum PU saya buka madrasah, sebelum PU saya beli rumah dekat Melawati. Jadi jangan takut. Kalau ada anak lelaki lah, perempuan tak ada. Lelaki saja, kita didik 5 tahun insya-Allah dah ada yang ambil sijil lah, dah ada. Mana 5 tahun tu tak ada sijil lah, lepas tu baru nak ambil sijil stamp. Stamp diiktiraf lah. Jangan takut. Ada juga iktiraf tu, saya sampai ke hujung kan, tak ambil apa-apa. Di sana dia ambil sijil lah dekat Mesir kan. Di Malaysia tak ada. Maknanya ada jugalah kita punya ada jugalah, sebab mak bapak payah kalau tak ada langsung kan. 5 tahun, lepas tu dalam habis 5 tahun tu dia orang mahir bahasa Arab, kitab, baru ambil stamp. Disyaratnya umur 19 tahun. Jadi sekarang inilah realiti belajar kerana kerja. Kerja tak salah, sijil tak salah, tapi niatnya begitu. Niatnya yang salah. Macam ujub lah. Ujub ni disebabkan kekayaan, kecantikan, apa lagi, faktor-faktor dunia. Tapi tak salah kaya pun, tapi dalam hati yang salah tu. Ujub apa ujub? Syok sendiri.
Bangga, sombong. Kita pakai cantik tak salah, innallaha jamil yuhibbul jamal, tapi rasa tu macam tadi lah. Kita nak CJ tak salah, tapi perasaan tu belajar untuk CJ, untuk kerja. Bukan tak ingat langsung tentang Tuhan, tentang apa. Itu yang tinggal agama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita pendekkan lah, masa pun dah habis kan. Untuk perempuan lah ni. Pertama tadi untuk pemimpin, yang kedua untuk pelajar, ketiga untuk perempuan. Dua golongan perempuan yang tidak mencembau syurga. Dia banyak lagi, dalam lebih kurang 10 ciri-ciri. Untuk perempuan, kita nak bagi fair lah kan. Pertama, wanita yang minta cerai. Yang kedua, wanita yang pakai seksi. Untuk perempuan ni. Laki pun ada seksi, tapi biasanya perempuan kan? Nabi pun sebut perempuan. Yang pertama, Nabi sebut ayyuma mar'atin sa'alat zawja at-talaq fa haramun 'alaihal jannah. Mana-mana wanita yang meminta suaminya untuk diceraikan tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang dibenarkan. Maknanya bukan semua minta cerai itu haram, tak bau syurga. Tanpa sebab, kalau dah lakinya makpet, duduk pun melepek je kan kat rumah. Dah makpet duduk melepek kat rumah kan, kerja goyang kaki. Suami relax, isteri yang kerja. Dia jadi apa? Bukan salah semua isteri bekerja, tetapi suami yang tidak bertanggungjawab, tidak solat dan sebagainya. Itu lain cerita. Ini tanpa sebab, atau sebabnya kerana ada lelaki lain. Kalau istilah orang luar, jantan lain. Lelaki lain, ataupun apa saja, ataupun kerana suaminya tidak handsome ke. Dulu terpedaya dengan gambar Facebook, IG kan, nampak handsome, flawless kan. Sekali kan kurang. Mana kena keduniaan, tapi kerana agama tak sembahyang tu lain lah, boleh. Bukan suruh cerai terus, bukan suruh minta cerai kan. Maksudnya dah usaha suami masih tak nak sembahyang, malahan anak-anak pun dibiarkan begitu saja. Tu jalan terakhir ialah cerai lah, minta cerai. Tak berdosa lah. Tapi kalau dengan sebab-sebab dunia sebagainya. Tapi kalau sebab dunia itu tidak memberi nafkah zahir dan batin, boleh. Tidak memberi nafkah zahir dan batin, boleh. Batin ni perempuan berhak paling kurang 4 hari sekali. Mana kalau tak minta, tak wajib lah. 4 hari sekali. Itu dalam kitab kan. Tapi kalau suami tak mampu, bukannya wajib cerai. Maksudnya kalau isteri rasa nak minta cerai, tak dosa. Tapi kalau lebih baik, stay lah bersama kan. Tapi kadang-kadang masyarakat Melayu, isterinya dah lari. Tak berdosa. Itu bukannya berdosa, cuma lebih baik dia stay dengan suami. Contohnya suami apa masalah, apa kencing manis ke benda ke, penyakit kan, dan tak mampu lagi nak buat nafkah batin ni, itu terpulang pada isteri. Lebih baik stay, tapi kalau dia minta cerai tidak berdosa. Tapi nak macam mana, masyarakat haters tu banyak. Terima je lah. Masyarakat ni penghukum lebih daripada hakim lagi, lebih cepat dan lebih pantas. Tengok komen tahulah kan. Suka sibuk hal orang lain, tak tahu apa punca kan. Itu masalah masyarakat tu. Biarlah, masyarakat memang dari segi agama macam tu. Yang kedua, yang terakhir ialah tadilah perempuan yang pakaian yang tidak seksi ni banyak banyak benda. Bukannya dia dah aurat je. Kalau cukup dari segi aurat, dari segi daripada kepala sampai ke kaki pun, menampakkan bentuk tubuh sebagainya, itu pun dah kira sama lah. Sebab Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, nisa kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asmatil bukhti la yajidna rihal jannah wa la yadkhulnal jannah. Tadi semua ciri-ciri tadi Nabi hanya sebut tak bau syurga. Yang ni dua, masuk pun tidak, bau pun tidak. Tadi semua tadi ciri yang saya sebut tadi. Termasuklah yang last kali saya nak, untuk orang lelaki pun adalah yang orang pasang rambut pun sama. Nak ringkas kan, pasang rambut, buat rambut, implan rambut harus. Ni rambut palsu, implan tak apa, boleh buat rawatan. Yungnam. Saya bukan duta dia. Yang haram ialah pasang rambut. Artis banyaklah, artis biasalah, nak berlakon, nak mengacara dan sebagainya kan. Tak payahlah, bersyukur apa yang ada. Nak berawatan tak apa, harus.
Tapi nak pasang rambut dengan palsu haram, tak bau syurga. Semua Nabi cakap tak bau syurga. Tapi yang perempuan tadi, pakaian yang tidak menempati syariat, tidak cium dan tidak bau syurga. Jadi suami-suami jangan terlibat. Maksudnya jangan bersekongkol. Bagi nasihat. Bagi nasihat. Jaga aurat. Kaki pun aurat. Tapi janganlah tak tutup kaki bagi kaki. Maksudnya nasihat yang baiklah kan. Kan ada sebab ada bergaduh tu kan, ada masuk kes apa tumbuk kan, kerana apa, kerana nasihat isteri dia. Dia nasihat isteri pergi kenduri. Dia cerita metro bukan cerita rumah kan. Pergi kenduri, suaminya marah kan. Mana apa ni pakai macam ni, bergaduh tak, saya lupa bertumbuk ke apa kan, masuk mahkamah kan. Tak payah macam tu. Maksudnya dengan cara yang baiklah kan. Sedangkan Nabi Musa dan Harun pun disuruh dakwah Firaun dengan cara yang lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Qawlan layyin, lembut. Firaun tu bapa jahat lah, tahu tak? Bapa kejahatan. Ke dalam ikon kejahatan lah dalam Quran lah, Firaun. Tapi itu pun Allah suruh layyin. Mana tak payah kita nak, sebab kita pun buat salah. Suami pun, walaupun saya ustaz pun banyak buat salah. Tapi mana kita nasihat sebagai seorang pesalah, lembut sikit. Kalau nasihat rasa perfect tu yang lain macam tu. Masa kita tegur orang macam kita betul, macam kita perfect tu yang lain macam tegur tu. Tadi pun saya pun kena tadi. Tak tahulah apa salah saya. Pergi JKR tu. Salah tempat lah kan. Ada 2 orang tu. Ni mungkin tuan-tuan boleh tengok siapa kan. Muda yang tua. Cik ni kuliah. Kuliah Zuhur dah ada ni kat sini. Silap. Oh, kasar dia. Tapi yang muda tu okey, yang tua tu. Lepas tu, macam mana ni? Pergi balik, keluar, pergi keluar. Oh, dah macam penjenayah saya. Jadi, yelah, kalau ikut hati perasaan muda saya, nak je saya sound balik. Tapi, tak apalah, sabarlah. Kan? Apa salah saya? Kita tersalah kan? Biasalah tu. Kita tanya elok, bukan tanya tanya elok, bang ni saya siap tunjuk ni kuliah sini. Oh, yang muda tu okey, yang tua tu halau saya kan. Salah, ustaz dah ada buat apa? Keluar. Ui. Penjenayah saya first time lah tak pernah jumpa. Saya dah banyak ceramah dah 20 tahun dah kan. Saya umur kat 40, nampak macam muda kan. Umur saya kat 40. Ceramah hampir 20 tahun dah. Security buat macam tu. Kalau saya salah tak apa kan. Saya minta elok tanya betul ke ni kan. Yang muda tu okey, yang tua tu halau saya dengan cara yang tak sesuai kan. Dah ada ceramah dah. Kan sana dah ada penceramah. Pergi sana. Saya tanya pasal saya tak faham, tanya lagi. Dia pun buat muka pandang saya. Saya pun tak tahu kenapa hinanya saya kan. Itu manusia kan. Ya. Oh, betul lah, tak cukup. Ada masalah kat rumah kot. Dia kalau ni yang 4 hari sekali tu perempuan. Saya lupa tadi. Last ni. Yang 4 hari sekali tu hak perempuan. Kalau hak lelaki anytime. Selagi mana isteri sihat, isteri tak ada apa-apa mudarat, bila masuk takut salah faham. Saya lupa nak berterang tadi. Kalau bagi suami, bagi lelaki anytime. Selagi mana isteri sihat, isteri tak sakit, isteri tak penat, isteri tak ada kerja apa, wajib dia. Adapun isteri hanya boleh menuntut yang wajib 4 hari sekali. Dia memang beza. 4 hari sekali. Bukan 4 hari sehari ya. Lain tu. Itu disclaimer lah. Takut salah faham tadi. Baiklah abang ni cakap tadi. Kalau tidak, orang lelaki pun ingat 4 hari sekali. Mana itu ya. Ini dalam kitab. Risau dah. Ada risau Wallahu a'lam. Jadi saya mohon maaf di atas kesilapan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah bil alamin wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.